اللهم صل وسلم على سيدي وحبيبي وطبيبي قلبي وجسدي وروحي سيدي رسول الله محمد بن عبد الله الصادق الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم على سيدي وحبيبي وطبيبي قلبي وجسدي وروحي سيدي رسول الله محمد بن عبد الله الصادق الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم على سيدي وحبيبي وطبيبي قلبي وجسدي وروحي سيدي رسول الله محمد بن عبد الله الصادق الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم على سيدي وحبيبي وطبيبي قلبي وجسدي وروحي سيدي رسول الله محمد بن عبد الله الصادق الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم على سيدي وحبيبي وطبيبي قلبي وجسدي وروحي سيدي رسول الله محمد بن عبد الله الصادق الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم على سيدي وحبيبي وطبيبي قلبي وجسدي وروحي سيدي رسول الله محمد بن عبد الله الصادق الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم على سيدي وحبيبي وطبيبي قلبي وجسدي وروحي سيدي رسول الله محمد بن عبد الله الصادق الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم على سيدي وحبيبي
بسم الله الرحمن الرحيم. إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم. شأن الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أبي القاسم الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. Alhamdulillah, pada pagi ini sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bersama Muhammad yang telah mengizinkan kita untuk bertemu lagi. Mudah-mudahan insya-Allah bersama Muhammad jodoh kita di Masjid Al-Falah ini berpanjangan insya-Allah bersama Muhammad. Dan pada hari ini kita meraihkan kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama Muhammad. Pada saya semenjak daripada awal Rabiul Awal hari itu sehinggalah berakhir akhir Rabiul Awal bersama Muhammad, di mana sahaja kita dengar di sana orang menganjurkan program maulid, kita kena hadir. Kalau kita tidak ada sebarang kesibukan, hadir. Bahkan kalau boleh hari-hari kita meraihkan kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama Muhammad sepanjang bulan Rabiul Awal. Sementara Sayyidina Muhammad di bulan-bulan yang lain, kalau dapat kita mengadakan maulid setiap minggu, maka itulah yang lebih baik, yang sepatutnya kita lakukan untuk memperingati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada saat sambutan Madu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama Muhammad, sambutan maulid yang seringkali kita tengok oleh orang melarat. Orang melarat angkat sepanduk Sayyidina Muhammad sebagai satu cara menunjuk rasa seronok dengan kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Sayyidina Muhammad. Barangkali pada hari-hari pertama program perarakan itu dibuat, barangkali dia ada ruh. Tapi oleh kerana lama sangat Sayyidina Muhammad sampai jadi adat hingga hilang ruh daripada perarakan pada hari Maulid. Akhirnya orang anggap biasa-biasa saja Sayyidina Muhammad. Jadi untuk itu Sayyidina Muhammad satu penjenamaan semula adalah dibuat untuk agar sebutan Maulid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu kembali ada ruhnya. Jadi subhanallah, Sayyidina Muhammad bahkan yang paling utama pada hari sebutan Maulid ialah merujuk kepada asal daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu pembacaan hadis.
Lepas-lepas ni kalau ada bagi orang nak buat maulid, insya-Allah Sayyidina Muhammad mesti dimulakan dengan asal dulu hadis. Barulah kita buat kalau nak buat bacaan maulid dan sebagainya, kita dah mula dengan asal. Sebab waktu mana kami menziarah seorang ulama hadis di Mekah, insya-Allah Sayyidina Muhammad katanya maulid bukan sekadar pembacaan maulid. Maulid ialah membaca hadis. Lepas tu barulah kita baca maulid, kita berqasidah soal Sayyidina Muhammad. Jangan ambil tang baca maulid semata-mata, jangan ambil tang soal Sayyidina Muhammad qasidah semata-mata, baca hadis dulu. Jadi kalau tuan-tuan soal Sayyidina Muhammad, jemputlah para ulama baca hadis. Saya ingat suatu mana soal Sayyidina Muhammad Khalifah ataupun Sultan As-Sultan Salahuddin Al-Ayyubi, program hariannya setiap malam ialah baca hadis. Bacaan hadis tu ialah di rumah ataupun kediaman As-Sultan Salahuddin sendiri. Bila mana kita baca hadis Rasulullah SAW Muhammad, kita sebut sebiji, kita sebut betul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Bahkan bila pembacaan hadis itu dibuat, dihimpun para ulama setiap malam di rumah Sultan Salahuddin Al-Ayyubi. Dan hadis yang dibaca setiap malam itu adalah hadis apa? Hadis berkenaan dengan mati. Sesuai dengan tidur itu yang disebut dengan an-naumu akhul maut. Sayyidina Muhammad, tidur itu saudara bagi mati, dibaca hadis tentang mati. Sayyidina Muhammad, sehinggalah pada begitu dekatnya para ulama di rumah Salahuddin membaca hadis Sayyidina Muhammad dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga pada saat pembacaan hadis yang berkaitan dengan mati, semua para ulama menangis, seolah-olah ka'anna amamahumul mauta. Mereka menangis seolah-olah di hadapan mereka ialah ada orang mati. Jadi subhanallah, Sayyidina Muhammad, saya menganjurkan pada hari Maulid baca hadis dulu. Sayyidina Muhammad, barulah kita baca bacaan Maulid, barulah kita berqasidah dan sebagainya. Jadi subhanallah, Sayyidina Muhammad, insya-Allah pada hari ini kita akan baca hadis yang pertama daripada kitab Babut Taubah Sayyidina Muhammad, kitab Riyadhus Shalihin. Dalam Babut Taubah, bagi siapa-siapa yang ada kitab boleh merujuk. Bismillahirrahmanirrahim. Qala wa an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu wallahi la astaghfirullah wa atubu ilaihi fil yawmi aktsara min 70 marrah. Kata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, wallahi demi Allah, ini sesungguhnya aku la astaghfirullah Sayyidina Muhammad, sungguh aku bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, aku mengucapkan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala Sayyidina Muhammad, wa atubu ilaihi, dan aku kembali kepada Allah fil yaumi, dalam suatu hari aksara min 70 marrah, lebih daripada 70 kali. Rawahul Bukhari. Nabi sallallahu alaihi wasallam Sayyidina Muhammad mengucapkan wallahi demi Allah. Pasal apa Nabi letakkan dengan sumpah? Nabi letakkan dengan sumpah sebab kaedahnya Sayyidina Muhammad, sumpah itu adalah untuk menguatkan kenyataan. Wallahi demi Allah, ini dan dengan harfu taukid, sesungguhnya aku, la astaghfirullah dengan lamul qasam lagi, sungguh aku mengucapkan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala Sayyidina Muhammad, wa atubu ilaihi, dan aku bertaubat kepada Allah, aku kembali kepada Allah Sayyidina Muhammad fil yaumi, dalam satu hari aksara min 70 marrah, lebih daripada 70 kali. Bahkan kalau kita, subhanallah, kalau kita sembahyang 5 waktu sehari semalam,
Kita 3 kali ya, astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. 3 kali 5, 3 kali 5, 15 kali ya. Nabi SAW Sayyidina Muhammad dalam sehari Nabi ucapkan 70 kali 70 kali Sayyidina Muhammad. Cuma kita tanya, Nabi dosa apa? Sedangkan Nabi itu maksud, Nabi tidak akan jatuh kepada dosa kecil ataupun besar. Nabi dosa apa? Tuan-tuan, Sayyidina Muhammad, Nabi tidak berdosa seperti mana istilah yang kita sebut dosa. Tuan-tuan, Sayyidina Muhammad, kalau Nabi kita berdosa, bermakna Nabi kita tidak maksud. Maksud maknanya Nabi dipelihara dari jatuh kepada dosa kecil kepada dosa besar. Sayyidina Muhammad. Itu macam mana? Jadi Nabi SAW bila kata astaghfirullah, Nabi pohon istighfar, Nabi pohon maghfirah, Nabi pohon keampunan Sayyidina Muhammad sesuai dan layak dengan maqam kenabian. Jadi pohon keampunan Sayyidina Muhammad yang sesuai dengan maqam kenabian. Baik. Jadi subhanallah, Sayyidina Muhammad sebabnya macam ni. Kita ni tuan-tuan, subhanallah, Sayyidina Muhammad, barangkali kita level kita Sayyidina Muhammad, ada masa kita ingat, ada masa kita lupa. Tapi level kenabian Sayyidina Muhammad, Tuhan tu tak hilang di mata hati. Tuhan tak hilang di mata hati. Kalau kita kata macam para awliya sekalipun sudahlah, Tuhan tak hilang di mata hati. Macam mana Tuhan tak hilang di mata hati? Macam orang yang lapar nasi, Sayyidina Muhammad, dia teringat nasi. Orang lapar nasi, dia tak hilang nasi. Macam mana pun dia teringat nasi, tak hilang-hilang. Ada saat dia terlupa seletik, lupa. Macam mana kawan panggil dia Muhammad, ada kali lupa saat nasi. Jadi subhanallah, maqam anbiya lebih-lebih lagi. Tuhan tak hilang di mata hati Sayyidina Muhammad. Jadi subhanallah, Sayyidina Muhammad. Jadi itulah kalau lemah sekalipun, lemah ingat tu, itulah yang Nabi pohon astaghfirullahaladzim. Ingat tapi lemah ingatan. Astaghfirullahaladzim. Sayyidina Muhammad. Baik. Ataupun tuan-tuan, subhanallah, Sayyidina Muhammad macam Nabi Allah Zakaria. Nabi Zakaria ni di antara nabi-nabi yang dibunuh oleh Bani Israel. Sayyidina Muhammad di antara nabi-nabi yang dibunuh oleh Bani Israel. Nabi Allah Zakaria alaihi salam, Sayyidina Muhammad, waktu dia kena kejar dengan kaum dia, lari untuk dibunuh, dia lari. Sehingga bila sampai satu pokok, Sayyidina Muhammad, pokok itu terbuka. Nabi Allah Zakaria masuk dalam pokok itu. Bila Nabi Zakaria masuk dalam pokok itu, Sayyidina Muhammad, iblis ni tuan, dia berpakat, dia nak jadikan sebab Nabi Zakaria dibunuh juga. Sayyidina Muhammad, tuan-tuan, apa usaha dia? Dia tarik sikit baju Nabi Allah Zakaria keluar daripada pokok. Bila pokok tu bercantum, Sayyidina Muhammad, keluarlah baju Nabi Allah Zakaria alaihi salam. Bila Bani Israel mai tengok, duduk dalam ni ke? Tuan-tuan, subhanallah, Sayyidina Muhammad ketika itulah dia gergaji daripada atas. Ketika dia gergaji tu, subhanallah, Sayyidina Muhammad, bila sampai gergaji itu di kepala Nabi Allah Zakaria alaihissalam, Sayyidina Muhammad, tuan-tuan, pada ketika itu Sayyidina Muhammad, datanglah wahyu daripada Allah. Nabi Allah Zakaria teringat kepada Allah. Waktu nak dia gergaji tu, Sayyidina Muhammad, dia nak
dia nak mengadui, dia nak merau, dia nak merintih. Kata Allah pada Nabi Allah Zakaria alaihi salam, soalan Sayyidina Muhammad, kalau bahasa kita soalan Sayyidina Muhammad, pasal apa baru anak dengan hamba anak merintih? Pasal apa baru anak merau? Pasal apa hang lupa kat aku? Tuan-tuan, bila takut, lari terlupa pada Allah. Soalan Sayyidina Muhammad. Kata Allah pada Nabi Allah Zakaria alaihi salam, soalan Sayyidina Muhammad, berhenti merintih, berhenti merau, berhenti tak nangis. Kalau keluar daripada hang suara hang merintih, hang nangis, Sayyidina Muhammad, kata Allah, aku potong nama hang daripada senarai Nabi-Nabi alaihi wassalatu wassalam. Maka Nabi Allah SAW tidak merintih, tidak menangis, sehinggalah terbelah dua jasad Nabi Allah Zakaria alaihi salam. Itu contoh. Ada senang. Jadi mereka ni, kalau level Nabi-Nabi, Tuhan tak hilang sedetik pun, bahkan kena kuat sepanjang masa. Bila mengurang itulah Nabi kata astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Itu istighfar yang sesuai di makam nubuwah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baik, maknanya Tuhan tu kena hadir sepanjang masa. Baik, sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Tuhan tak boleh silang sikit pun di mata hati. Baik. Qala wallahi inni la astaghfirullah wa atubu ilaihi. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad, Nabi kata, demi Allah, sesungguhnya aku mengucapkan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, wa atubu ilaihi, dan aku pohon taubat kepada Allah fil yaumi, dalam satu hari lebih daripada 70 kali. Tuan-tuan, ni kita insya-Allah senang Muhammad. Ini satu fenomena untuk bergerak lagi. Ini satu fenomena yang berlaku di Malaysia ni. Ini sedang bertarung di antara Jabatan Meteorologi ni dengan realiti. Saya main KL kali ni, saya berasa tak macam selalu. Saya di Kedah, kami di Kedah, rumah saya tu ada kolah di rumah. Pukul 12 tengah hari, air sejuk macam pagi. Sepanjang pengalaman saya, bila tengah hari tu air dah biasa dah, tapi air ini sejuk luar biasa. Sallallahu alaihi wasallam. Matahari di luar tu cerah tapi sejuk. Hari ini di Kedah 20 Celsius. Tuan-tuan, jadi fenomena ni duk tahu ni meteorologi duk kata tak ada fenomena, tak ada benda yang luar biasa berlaku walaupun suhu turun. Sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, 2015 ni, satu kali aku terbaca dalam satu orang baik dia, orang pakar yang mengkaji dengan ahli dia dan ngaji, saya tak ingat di lama web tu, Sallallahu alaihi wasallam Muhammad, pada kajian dia 2015 kutub utara akan berada di Brazil, kutub selatan akan duduk di India, agak-agak macam mana Malaysia. Sejuk barangkali tuan-tuan pada ketika tu. Saya waktu di Mesir, yang paling saya, kalau boleh di Mesir tu tak ada musim sejuk. Musim sejuk tu susah tuan-tuan. Kena pakai baju berberang-berang, kena pakai tebal-tebal. Jadi saya tunggu musim panas sesuai dengan kita. Sehari dua ni masalah Sayyidina Muhammad, tuan-tuan, kalau berlaku macam tu rupa, ni permulaan dia. Vietnam dah turun salji, masalah Sayyidina Muhammad, tuan-tuan. Jadi subhanallah, masalah Sayyidina Muhammad, mau ataupun tak mau, kena redha. Masalah Sayyidina Muhammad, mau ataupun tidak, kena redha. Jadi subhanallah, ni kita kalau musim panas kita kata panas sangat. Kalau hari panas kata panas sungguh hari ni. Kita tengok hari nak hujan kata nak hujan pula.
Tuan-tuan, kalau kaedah kedudukan awliya tu kira salah lah pertikai qada Allah. Patut bila hari hujan kata alhamdulillah hujan hari ni, kena suka. Kadang-kadang kita basuh kereta lah, basuh merelik dah luar dalam. Senang kan? Kira-kira basuh kereta pasal apa? Sebab lama tak basuh kereta. Basuh kereta buat tengok-tengok pokok hujan pula. Allah, nak hujan pula. Tak apa hati tu. Tu kena kata astaghfirullahalazim. Tak apa hati dengan Tuhan. Salah sunnah Muhammad. Tuan-tuan, kalau macam tu banyaklah kita ni. Banyaklah kita ni. Hak benar hak apa hati dengan Tuhan ni. Tuan-tuan, jadi kalau macam tu, bila macam tu berupa hak berlaku pada kita, tak apa hati dengan Allah. Jadi salah sunnah Muhammad, kita katalah astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Maknanya kita kena suka dengan semua takdir Allah. InsyaAllah kita qasidah alhamdulillah wa syukurillah. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وزوجته وذرياته صلى الله وسلم عليه. الحمد لله والشكر لله، الحمد لله والشكر لله. أزكى صلاتي وسلامي برسول الله، أزكى صلاتي وسلامي برسول الله. الحمد لله والشكر لله، الحمد لله والشكر رسول الله.
اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وزوجاته وذرياته. السلام عليكم. Qala, hadis yang kedua. Wa an Aghar bin Yasar al-Muzani radhiyallahu ta'ala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya ayyuhan nas tubu ila Allahi wastaghfiru fa inni atubu fil yawmi mi'ata marrah. Hadis yang kedua daripada Al-Aghar bin Yasar al-Muzani radhiyallahu ta'ala anhu, Nabi kita sebut Sayyidina Muhammad, ya ayuhan nas, wahai manusia, tubu ilallah, bertaubatlah oleh kamu semua kepada Allah, wastaghfiruhu, dan ucapkan istighfar kepadanya, fa inni atubu, karena aku sendiri, kata Rasulullah, atubu fil yaumi, Sayyidina Muhammad, aku bertaubat dalam satu hari, mi'ata marrah, satu kali. Baik, kaedah kita ni Sayyidina Muhammad, kalau kita kata sembahyang sunat taubat, bila kita sembahyang sunat taubat, apa pentingnya taubat? Tuan-tuan, Sayyidina Muhammad, penting taubat ialah untuk mendekat kepada Allah. Itu pentingnya taubat. Selagi mana kita tak selesai taubat, kita semua tak boleh mendekat kepada Allah. Orang yang mendekat kepada Allah, Sayyidina Muhammad, dia tak akan dapat mendekat kepada Allah kalau dia ada kesalahan dengan Allah. Sebab itu Sayyidina Muhammad, kita umpama macam ni, orang yang ada salah dengan raja, Sayyidina Muhammad tak akan mampu untuk mendekat. Pasal dia dimurkai oleh raja. Kalau raja murka kepada dia, Sayyidina Muhammad, dia tak boleh mendekat. Kaedah untuk mendekat, dia kena selesai dengan raja, kena minta ampun, kena minta maaf, kena minta ampun, minta ampun, minta ampun, sehingga diredai oleh raja, boleh mendekat. Jadi subhanallah, Sayyidina Muhammad, begitulah Allah, begitulah Allah. Pasal apa Tuhan bagi kita berdosa dengan dia? Bahkan dosa banyak sungguh Sayyidina Muhammad. Contoh satu kita kata, tuan-tuan keluar daripada masjid jumpa dosa dah, keluar jumpa dah. Bahkan sepanjang jalan dosa semuanya. Pasal apa? Sebab Tuhan nak suruh kita kata astaghfirullahaladzim sepanjang masa. Sallallahu alaihi wasallam. Itulah hikmahnya. Astaghfirullah pula tak boleh kita main-main istihza. Astaghfirullah ni kena daripada hati tu. Tengok maksiat Sayyidina Muhammad. Bila tengok maksiat Sayyidina Muhammad, dia kena menyesal dulu, barulah boleh kata astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Kena menyesal dulu. Bila tengok maksiat, tengok ni kadang-kadang kita tengok dengan sengaja. Pasal apa? Hal lintas depan kita tu memang lawa. Hal lintas depan kita tu memang handsome. Allah Sayyidina Muhammad. Bila lawa, boleh ke tak tengok? Tak ada jawapan. Bila lawa, boleh ke tak tengok? Boleh, tapi tak mampu untuk tak tengok. Nak tengok juga. Kadang-kadang tu nak tengok tu, kita nak tengok hak lawa tu, kita perhati ada tak orang tengok aku. Bila tak ada pun kita tengok sampai habis pun, sampai habis daripada pandangan. Salah senang. Pasal apa tengok? Sebab rugi kalau tak tengok. Sayangnya bukan tak lintas lalu hak lawa ni. Jadi masalah senang bila tengok tu macam mana? Kena menyesal, kena selesai. Ya Allah, aku tengok juga, barulah timbul.
Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Baru timbul daripada hati pasal menyesal. Tuhan nak sepanjang masa tengok maksiat menyesal. Sepanjang masa lihat maksiat menyesal. Itu Tuhan nak. Bahawa hamba tu hamba yang betul-betul hamba. Hamba betul-betul hamba ni kalau dia buat salah, dia mengaku dia salah. Kita cikgu di sekolah pun tuan-tuan, soalan Sayyidina Muhammad yang paling kita madang sekali, yang paling kita marah sekali, anak murid tak aku salah. Salah lah tu. Jelas bukti dah kata salah, tak mengaku lagi. Lepas tu tak nampak. Marah budak. Tapi kalau budak tu salah, soalan Sayyidina mengaku terhadap diri, ya cikgu, dia main dengan muka salah sangat, minta maaf, minta maaf, main dengan insaf. Kita nak marah pun hilang marah. Jadi macam mana? Kesian, kesian tak dah. Tuan-tuan, itulah kena ada dengan Allah. Nak tak berdosa tak boleh. Kita semua bukan malaikat. Sallallahu Muhammad tak boleh. Ni semua orang tahu dosa apa dengan Allah. Saya tahu apa dosa saya dengan Allah, yang tentu semua tak tahu. Tuan-tuan pun tahu apa dosa dengan Allah yang semua orang tak tahu. Tapi hanya Allah saja yang tahu dosa kita dengan dia. Hanya Allah saja yang tahu apa salah kita semua dengan dia. Tuan-tuan, soalan Sayyidina Muhammad, apa hikmah Tuhan buat dosa? Hikmah Tuhan buat dosa sebab Tuhan nak jadikan orang berdosa kekasih dia. Apa dalilnya? Nabi sebut dalam sebuah hadisnya, alhamdulillah yahdina wa yuhibbuhullah. Kaedah bersin tuan. Kaedah bersin. Bila kita bersin, jangan bagi keluar habis. Kadang-kadang dia bersin, dia keluar habis, sampai meletup rumah-rumah dia. Bersin ni kena tahan. Kena tahan. Jangan keluar habis. Tahan, boleh tahan. Soalan Sayyidina Muhammad. Sama juga menguap. Menguap tuan, kelikuknya. Tuan-tuan, tahan. Mulut tu tahan sambil kita tangan tutup habis. Tangan kiri tutup habis. Lepas tu kata alhamdulillah. Kawan dengar kata yarhamkallah. Kalau muslimat yang muslim, kawan dia kata yarhamkillah. Sallallahu alaihi wasallam. Lepas tu kita dibalas oleh kawan, balas balik. Apa dia? Yahdina wa yahdikumullah. Moga-moga Tuhan bagi hidayah pada kita dan Tuhan merahmati. Dan Tuhan merahmati kamu. Tapi kalau kawan tu dia bersin, dia tak kata alhamdulillah, jangan rajin dia jawab yarhamkallah. Kawan bersin, dia tak kata apa-apa, kita tapi kata yarhamkallah, tak ada pahala. Baik. Jadi subhanallah, sallallahu alaihi wasallam Muhammad, apa hikmah Tuhan buat kita berdosa? Sebab Tuhan nak bagi kita jadi kekasih. Nabi kata at-taibu habibur rahman. Nabi tak kata at-taibu habibullah. Nabi kata at-taibu habibur rahman. Allah Sayyidina Muhammad, orang yang bertaubat itu kekasih Tuhan yang Maha Penyayang. Tuan-tuan, at-taibu habibur rahman. Orang yang bertaubat kekasih Tuhan yang Maha Penyayang. Mana apa? Tuhan kasih pada orang bertaubat. Jadi kalau nak mendekat kepada Allah, taubat kena banyak. Ghalibnya orang sembahyang sunat taubat tak nak tidur lepas sunat isyak 2 rakaat sunat isyak, bangkit sunat taubat 2 rakaat, soalan Sayyidina Muhammad, mewitir 3 rakaat, selesai 2 rakaat, dia pun bertaubat sekali. Soalan Sayyidina Muhammad. Kalau lagi dia bangkit tahajud, dia rajin pula, dia buat pula sunat taubat lagi 2 rakaat. Tuan-tuan,
Apa makna taubat tu? Taubat mesti kena sembahyang ke? Tak semesti. Tapi sembahyang, bila kita bertaubat lepas sembahyang, sangat kita menjiwai taubat yang kita buat lepas sembahyang. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Tuan-tuan, 2 kali. Nabi 100 kali sehari. Mana kalau kita sembahyang berarti apa? Satu sembahyang 2 rakaat. Berarti apa? 200 rakaat. Mana? Tuan-tuan, 100 kali. Sehari semalam berapa jam? 24 jam. Nabi, tuan-tuan, kalau ikut jam, kena ada 100 jam bertaubat sehari. Tu Rasulullah. Kita kena tak berhenti-henti. Kena tak berhenti-henti. Sebanyak masa kena balik kepada Allah. Sebanyak mana taubat, sebanyak mana maksiat tu, sebanyak itulah kena taubat. Tak kira dosa tu kecil, tak kira dosa tu besar, wajib taubat. Macam mana kalau tak ingat? Di pekan ini tuan-tuan, tak ekonomik langsung mata. Tengok semua. Tak ekonomik langsung. Kalau bahasa Kedah dia panggil tak pedar langsung. Tengok semua. Lepas tu balik rumah masalah senang. Balik rumah tak ingat satu persatu. Dia kalau ingat satu persatu, kena satu persatu tu taubat. Tengok tahun tu satu orang teringat tahun tu, astagfirullahaladzim. Teringat pula tahun tu, astagfirullahaladzim. Kalau satu tempat tengok 5, astagfirullahaladzim, 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 astagfirullahaladzim. Tapi kalau tak ingat semua tu, salah Sayyidina Muhammad, tak ingat semua tu, ya Allah, aku tak ingat dah semua tu satu Tuhan. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Tuan-tuan, rahmat Allah, Tuhan ampun semua. Tuan-tuan, itulah Tuhan yang bersifat dengan Hannan. Tuhan bersifat dengan Mannan. Hannan Tuhan antara mana? Hannan ni semua boleh faham. Hannan ni sifat seorang ibu. Hannan ni dia panggil apa? Penyayang ibu. Sifat seorang ibu Hannan. Ini semua kita Saudara Muhammad pernah merasai belayan kasih sayang seorang ibu. Saudara Muhammad, ibu-ibu di belakang tu lebih lagi faham macam mana perasaan kasih dan sayang pada seorang anak. Saudara Muhammad, kita pun sendiri bila dipeluk oleh mak tu lain rasanya. Sayyidina Muhammad, salah seorang daripada guru saya tuan-tuan, Masya Allah, ini karamatul awliya. Salah seorang guru saya, subhanallah, Sayyidina Muhammad, sepanjang saya jadi murid tu, di antara guru yang bila dia baca Al-Quran begitu menyentuh jiwa saya. Sayyidina Muhammad hebat dia tuan-tuan. Ni kata waktu dia kahwin, kami budak lagi, kami masih remaja waktu dia kahwin. Kata mentua dia, Sayyidina Muhammad kata mak dia, bukan mentua, kata mak dia, seronoklah tengok anak menantu, seronoknya tengok anak menantu. Dia sendiri jadi penunjuk mata hati mak ayah lah. Dapat isteri pula jadi penunjuk mata hati. Kalau malam, dua orang makin tahajud. Pada hari Isnin, dua orang puasa. Hari Khamis, dua orang puasa. Sejuknya mata hati, kata mak ayah. Pada hari dia nak mati, subhanallah, Sayyidina Muhammad, dia pergi kebun. Balik daripada kebun, Sayyidina Muhammad, mak tu duduk atas pelantak. Atau pelantak rumah. Depan rumah tu dia ada pelantak, tempat orang relax petang-petang. Mak duduk tu lah. Baliklah si anak ni, anak yang soleh, guru yang soleh, Sayyidina. Balik mak duduk atas pelantak, Sayyidina, dia pun duduk atas pelantak. Kata mak, nak tidur atas mak. Tuan-tuan, anak tu 8 orang lah.
Tuan-tuan, dia meninggal umur 40-an. Tiba-tiba kata mak nak tidur atas mak ni, gamak lah kata nak tidur atas mak. Kalau nak tidur atas mak, mak kata apa pula dah ni, tak pernah ni. Dia tuan-tuan nak tidur atas mak, mak kata ya hang lah mak doi tidur. Dia tak kepala atas mak dia, kembali ke rahmatullah, mati dari bawah mak syurga. Tuan-tuan, sebab di kalangan banyak para awliya, mereka naik derajat awliya sebab khidmat mak. Satu orang alim takkan jadi alim, satu orang alim takkan dapat jadi awliya kalau tak mendapat redha mak ayah. Salah senang. Semua para awliya tu, semua mereka tu mendapat redha daripada mak ayah. Mana apa? Mak ayah redha mereka jadi anak mereka. Kadang-kadang ada mak ayah ni dia tak puas hati dengan anak ni, tak puas hati perangai anak ni. Jadi para awliya ialah semua ibu ayah mereka puas hati dengan perangai mereka. Sahabat Rasulullah. Tuan-tuan, faham tak ya Hanan perasaan seorang ibu? Ibu Sahabat Rasulullah. Satu masa Nabi kita SAW Sahabat Rasulullah tengok ada rombongan yang balik pada medan perang. Bila perang ni ramailah yang ditawan di medan perang, laki-laki, perempuan, budak-budak ditawan ramai. Pasal apa ni? Sebab orang dulu perang dia bawa anak bini habis. Jadi nak perang tu anak bini dia tak bukit. Ibarat macam orang main bola duk sorak, tak faham. Abang lawan bang, lawan duk tepuk. Hak gendang pun ramai lah, orang gendang. Tuan-tuan, nak bagi semangat ni anak bini. Yang laki pula bila nak perang semangat siapa? Tengok bini dia. Abang, puluh bang. Ya. Macam tu pun. Tuan-tuan, anak pula didukung oleh ibu dia. Abang, tengok anak kita ni bang. Ya ya. Apakah teruslah perjuangan? Macam tu pun. Jadi itulah yang bawa anak bini semua pergi medan perang. Risikonya apa? Kalah. Bila kalah semua kena tawan apa? Tu yang dibawa balik daripada medan perang. Perempuan, budak-budak. Untuk Rasulullah Muhammad. Dalam Nabi tu tengok tu subhanallah, Rasulullah Muhammad Nabi tengok satu orang perempuan yang tak tentu arah macam gila. Ke hulu, ke hilang, tengok barat macam gila ni. Nabi kata, pasal apa tu? Ya Rasulullah, anak dia hilang. Harus balik tu kawan-kawanan beribu-ribu, anak hilang. Tuan-tuan, kita hilang anak semerkit pun kita cemas lah. Anak hilang, anak 8 orang semua. Pergi supermarket, salah senang mama. Naik kereta dah saya tu. Seorang dah, mana seorang lagi? Tak cukup lagi lah. Tuan-tuan, ni hilang tuan-tuan dalam ramai-ramai tawanan subhanallah, salah senang mama. Tak tahu nak bahasa mak. Anak hilang ni. Tuan-tuan, anak kita hilang. Kita bayangkan. Ini tak ada pengalaman lagi. Kalau saya bawa sebab tak ada mak lagi. Tak ada mak dia aja. Tak ada pengalaman lagi. Anak hilang ni, cemah. Tuan-tuan, tiba-tiba subhanallah Rasulullah Sayyidina Muhammad tengok dia jumpa, tengok anak dia. Dia bayang macam mana dia tampar pada anak dia. Dia peluk anak dia menangis. Nabi sendiri menangis. Nabi tanpa tengok ada perempuan, tengok Rasulullah. Salah senang faham Rasulullah. Nabi kata Allah lebih menyayangi hambanya daripada seorang ibu menyayangi anak. Para sahabat menangis. Tu Hanan, ya Hanan ya Mannan ya Qadimal Ihsan. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa
الله السلام عليه يا منان يا منان يا قديم الإحسان بحر جودك مليان جودنا بالغفران لنا بالغفران يا منان يا منان يا قديم الإحسان بحر جودك مليان
Hadis yang ketiga. Qala wa an Abi Hamzah Anas bin Malik al-Ansari radhiyallahu ta'ala anhu khadimi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu kunyahnya ialah Abi Hamzah. Abi Hamzah. Kaedahnya dalam penamaan kunyah ni, gelaran yang dimulakan dengan Abu ataupun Ummu Sayyidina Muhammad, dia diletakkan kepada anak lelaki yang sulung. Anak lelaki yang sulung, jadi kita faham anak Anas ni bernama Hamzah. Qala an Abi Hamzah Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu. Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, siapa dia? Khadimi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Khadam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Khadam ni maknanya adalah orang yang mengkhidmati Rasulullah. Khadam bukan, kalau kita kata khadam, khadam ni kita sebut khadam ni, dia tu kerja apa? Khadam, khadam, khadam syekh. Tapi kalau kata khadam syekh, mulia langsung. Khadam macam kita katalah, kita kata pintu, pintu tu umum. Kita nisbah pada siapa? Pintu, pintu masjid, mulia tak? Mulia. Pintu jamban, cara jambal, tuan-tuan. Kalau kita khadam, khadam umum, khadam Rasulullah, next lalu. Khadam Rasulullah, apa kemuliaannya? Nabi dilihat oleh anak sepanjang masa. Sepanjang masa. Itu kelebihan Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu. Sayyidina Muhammad. Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, Sayyidina Muhammad mula khidmat dengan Nabi ketika umurnya 10 tahun. 10 tahun sudah dikhadam Rasulullah Sayyidina Muhammad. 10 tahun, umur 11 tahun, 12 tahun, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, meningkat daripada umur 10 sampai 20 tahun. Tak hilang-hilang Nabi daripada mata Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu. Sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, kalau macam tu Sayyidina Muhammad, memang anak ni sebiji lekat daripada Rasulullah di Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu. Sayyidina Muhammad. Sehinggalah subhanallah Sayyidina Muhammad dia khidmat Nabi dari Nabi umur 10 tahun. Umur 10 tu dia jawab kalau kita. Jam 4 sampai umur 20, daripada jam 4, daripada budak meningkat umur remaja sampai umur 20 Nabi kita wafat. Sayyidina Muhammad. Dari Nabi kita wafat umur 20 tahun, 12 tahun lepas itu, setiap malam mimpi jumpa Rasulullah. Pasal apa? Pasal apa setiap malam mimpi jumpa Rasulullah? Sebab tak hilang-hilang. Sebab tak hilang-hilang Rasulullah. Pejam mata pun nampak Rasulullah, buat apa pun nampak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mana apa? Kuat sangat sentuhan Nabi di hati Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala. Tuan-tuan, Nabi ini subhanallah, Sayyidina Muhammad. Kami alhamdulillah tidak hadis baru ni lah Sayyidina Muhammad. Kalau lama-lama tu dah biasa, tapi generasi baru yang masuk hari itu pada 11 hari bulan. 11 hari bulan. Satu orang pelajar baru ni, saudara-saudara, dia jumpa dengan tuan guru kita, dia kata, "Ustaz, macam mana nak jumpa Rasulullah?" Dia baru lagi tapi dia dah ada cita-cita nak jumpa dengan Rasulullah. Macam mana nak jumpa Rasulullah? Ustaz kami pun bagi cara tidur macam ni. Nak jumpa Rasulullah, mimpi jumpa Rasulullah ketika tidur, maksudnya sembahyang, tidur malam tu kena ada wudu. Dia pun senyum. Pasal apa? Sebab dia tak pernah tidur ada wudu budak tu, pelajar tu. Jadi cara tidur macam ni, selawat hari kena 1000 kali, dia pun buat. Dia mula buat Sayyidina Muhammad, dia mula buat sungguh-sungguh. Ustaz beritahu hari ni, dia amal malam tu, malam esok langsung jumpa Rasulullah. Langsung jumpa Rasulullah. Setiap kali orang yang tengok Rasulullah, semua kata, Nabi eloknya.
dan nangis. Tuan-tuan, soalan Sayyidina Muhammad, Nabi itu elok macam mana? Nabi elok kita sebab Nabi itu bulan. Siapa melihat Rasulullah SAW, dia takkan jenuh. Tuan-tuan, kalau tengok Nabi ni, kalau tengok Rasulullah macam ni, Allah Sayyidina Muhammad, tuan-tuan, kalau dia tunduk dia dah sauri. Kalau boleh Nabi itu dilihat-lihat tanpa kecil-kecil mata, sebab indah. Indah Nabi SAW. Sayyidina Muhammad, kata seorang sahabat, satu orang tabi'in tanya seorang sahabat, Nabi kita tu adakah Nabi seperti pedang? Adakah Nabi wajah seperti pedang? Maksudnya pedangnya apa? Kilauan. La bal kal badri, seperti bulan purnama. Seperti bulan purnama. Saudara Sayyidina Muhammad, itu yang kita kasihkan. Ya Badratin, ya Badratin, min haza kulla kamali, madza yu'ab bir'an ula kama qali. Mada yu'abbir an ulaka maqali. Adakah ibarat aku nak menceritakan ketinggianmu wahai Rasulullah? Tak ada. Tuan-tuan, para sahabat cerita macam bulan purnama, Sayyidina Muhammad boleh cerita ya, tapi tak sama seperti mana Nabi yang sebenar, Sayyidina Muhammad. Jadi kita persilakan dia begitu. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa zurriyyatihi wa zurriyyatihi sallallahu alaihi ya Badratin, ya Badratin, hadza kullaka
rombongan kami Darul Hadis Sayyidina Muhammad, rombongan umrah yang terdekat ialah pada 1 bulan 2 kami insya-Allah akan dulu menziarahi Nabi di Madinah Al-Munawwarah. Sebelum saya lupa, tuan-tuan saudara-saudara Muhammad yang ada apa-apa hajat untuk saya sampaikan dan saya bacakan, doakan di tempat-tempat yang mustajab, bila tulis kat saya insya-Allah. Ni hafal orang hafalah lah ni. Ada hajat-hajat apa subhanallah yang kita teringin untuk dibacakan tempat-tempat yang mustajab, khususnya di makam Nabi kita sallallahu alaihi wasallam di Raudhah tu sendiri. InsyaAllah saudara-saudara Maha boleh tulis kat saya lagi, tapi jangan tulis kertas kecil sangat lagi jatuh. Jadi hati tuan-tuan dah berbunga-bunga dah. Saya tak boleh ingat waktu mana saya ziarah Nabi makam Rasulullah tahun lepas. Banyak kali pengalaman. Saya dalam satu ziarah Rasulullah di Madinah Sayyidina Muhammad, hati rasa kecil nak ziarah orang yang mulia, hak besar. Hati rasa kecil nak ziarah Nabi yang mulia, orang yang besar. Saya sendiri Sayyidina Muhammad, dia berdasarkan Rasulullah ni Sayyidina Muhammad, dia kena masuk daripada sunat daripada Babul Salam. Kita keluar melalui Babul Baqiyah. Tuan-tuan Sayyidina Muhammad, satu ziarah saya tu saya tak ada kesempatan untuk masuk ke Raudhah. Raudhah ni ialah Raudhatun min Riyadil Jannah, sebuah taman dari taman-taman syurga. Kalau siapa-siapa Tuhan bagi masuk Raudhah, berarti dia ada masuk syurga. Kalau Tuhan angkat hijab, dia nampak syurga lah, tangtuduk dan syurga, kata ulama. Jadi siapa-siapa yang Tuhan bagi peluang untuk masuk Raudhah, syukurlah dia dah masuk syurga lah. Pada kesempatan tu subhanallah masallallahu Sayyidina Muhammad, saya Tuhan tak bagi kesempatan untuk masuk Raudhah. Sehinggalah Rasulullah Sayyidina Muhammad, saya kata takkanlah saya tak ada peluang masuk Raudhah, takkan saya tak ada pilihan untuk masuk Raudhah pada ziarah pada kali itu. Akhirnya dalam ramai-ramai kita berjalan matahari arwah daripada Abu Salam tu Rasulullah Sayyidina Muhammad. Jadi kita dengan kerdil, rasa kecil, ikut ya arwah, ikut ya arwah. Ini dekat nak balik dah ni. Saya tak mau Rasulullah Sayyidina Muhammad, saya tak mau saya memaksa diri untuk masuk Raudhah, berebut-rebut. Nak berebut-rebut saya tak mau. Saya nak saya pergi tu adalah boleh masuk. Merebut-rebut tu, nak berebut tu boleh, saya tak mau. Saya nak tengok pilihan Allah kat saya. Bila masuk berjalan, jadi mulut kita tu bersebut nama Rasulullah, berselawat dan sebagainya, masalahnya tak boleh masuk ni pasal apa? Sebab polis tu tahan. Nak masuk gunung tak boleh, nak masuk ke barisan depan ni tak boleh. Tuan-tuan Sayyidina Muhammad, tapi olehlah tak boleh, akhirnya saya paksa diri, aku nak celih masuk juga. Pintu pertama tak boleh, pintu kedua Sayyidina Muhammad. Pintu kedua tu, waktu polis duduk pegang pintu macam tu, Allah senang. Tuan-tuan, saya peluang, saya nak tengok dia ralik. Nak bagi dia ralik, nak bagi dia alqa. Waktu dia tengah tengok kot lain tu, tuan-tuan, saya celih masuk. Kita Arab tu tinggi, kita tu rendah, kita boleh celih masuk. Masuk tu sampai dah tang tiang Aisyah tu. Tuan-tuan subhanallah masallallahu Sayyidina Muhammad, sampai dah tiang Aisyah. Tiang Aisyah tu tiang yang sangat mustajab doa. Tu dah tengok depan Ustuwanah Aisyah. Saya tu masuk dah sampai tang tu. Tengok dan polis tu dia sedang saya masuk. Dia pi tuan-tuan, ni dia pi ni. Lanjut dia tunggu pi. Dia pegang tangan saya kumpul, dia pegang
kita bodoh. Kita tidak nyata. Betul. Jadi bila keluar, aku kena keluar balik. Saya kata, aku tak ada peluang lah dia makan di Raudhah. Tuan-tuan, bila saya keluar, subhanallah, soalan senang. Tuan-tuan, boleh hak dalam tu ada setting, ada lagi dalam. Baik. Kawan dia tu, dia sebut hal lain pula, dia pergi tali pula. Ada boleh dalam tu tengok. Saya pun lari masuk. Makna apa tuan-tuan? Kata nak abang lah. Berlari-lari masuk tuan-tuan. Berlari masuk tu pula tempat Aisyah tu kosong, siapa pun tak ada. Hak tu tak tahu cerita lah. Tak tahu cerita lah. Pasal apa? Ni tak tahu cerita. Hak ni kena pergi sendiri. Tuan-tuan, Nabi kita tu apa dia tu? Rasulullah yang panggil tu. Setelah tengok semua pergerakan umat di situ. Kalau tuan-tuan pernah dengar cerita wali tanah Jawa, 3 orang wali tanah Jawa. Tuan-tuan tak faham, awliya ni mereka tak akan mencapai tanpa awliya kalau mereka tak mengasihi Rasulullah. Tuan-tuan, kita tak boleh bayang macam mana para awliya rasa Rasulullah. Tak rasa. Hak kita tak wali ni pun kita boleh rasa macam dengan Rasulullah. Macam mana para awliya? Tuan-tuan, di antara wali tanah Jawa ada Sayyidina Muhammad yang dipaku tanah Jawa tu. Sampai-sampai di makam Rasulullah dia mengucapkan Rasulullah Sayyidina Muhammad, "Assalamu alayka ya Rasulullah." Tiba-tiba orang dengar, semua dengar salam di tanah makam Rasulullah. Makna tuan-tuan, Nabi mendengar salam kekasih-kekasih dan pencinta-pencintanya. Tuan-tuan, bila dipilih tak masuk kepada pasal apa? Itu semua ni kerja buat sebab perhatian yang mempunyai makam. Perhatian yang mempunyai makam. Tuan-tuan, pasal apa? Nabi itu Dzurrafah. Innal habibal Mustafa Dzurrafatin wa dzuwafa. Innal habibal Mustafa Dzurrafah, punya berasa kasih belas. Kasih belas Nabi lah tu. Subhanallah. Innal habibal Mustafa. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وزوجاته وذرياته. إن الحبيب المصطفى ذو رأفة وذو وفاء وذكره في شفاء إذا
Ada satu orang sahabat dan juga guru kami, kalau tuan-tuan tahu ataupun pernah dengar Sidi Rahimuddin, salah satu majlis saya dengan dia Sayyidina Muhammad, dalam majlis Tuan Mahabbah Sayyidina Muhammad, orang cerita kat saya, Allah subhanahu wa ta'ala alam, saya tak dengar, tapi benar-benar saya menggambarkan hati saya langsung jadi lembut. Dalam satu tausiah saya, dalam satu majlis Tuan Mahabbah ala senama, saya cerita dengan satu cerita. Saya duduk atas pentas, dia pun atas pentas Sayyidina Muhammad, orang ni di bawah. Orang tengok dia dengan saya, ketika saya ceritakan cerita tu Sayyidina Muhammad, yang orang ceritakan dia menangis, tu saya cerita tu, saya menceritakan cerita. Tuan-tuan, Sayyidina Muhammad pada saya itulah pencinta Rasulullah. Pencinta Rasulullah, bila diceritakan tentang Rasulullah dia akan menangis. Pecinta Rasulullah. Sedangkan Nabi kita semua tak pernah tengok pun kita. Saya cerita tuan-tuan, saya tak tahu nak gambarkan macam mana perasaan para sahabat dengan Rasulullah. Di antaranya Sayyidina Muhammad, di antaranya bila pergi perang Sayyidina Muhammad, orang perempuan tak pergi, muslimat tak pergi. Tapi bila pergi perang, subhanallah, Sayyidina Muhammad ni, orang perempuan ni, suami-suami pergi perang, abang-abang pergi perang, adik laki-laki pergi perang, pak saudara pergi perang. Dalam semua tu barangkali Sayyidina Muhammad, orang perempuan ni yang paling dikasih suami dia, yang paling dikasih anak laki-laki dia, tuan-tuan, Sayyidina Muhammad. Tetapi bila mereka dengar para sahabat dah balik, bila mana Sayyidina Muhammad, bila mana subhanallah Sayyidina Muhammad, mereka dengar para sahabat balik dah pada mana perang, orang perempuan tuan-tuan berlari-lari ke perbatasan Madinah. Dengar kata balik dah, tentera Islam balik dah.
Tuan-tuan, pakat tapai tudung barangkali semua berlari-lari ke perbatasan Madinah. Tuan-tuan, bila berlari-lari itu subhanallah sallallahu alaihi wasallam Muhammad, bila berlari-lari itu subhanallah sallallahu alaihi wasallam Muhammad, bila sampai di perbatasan Madinah, setiap orang perempuan ni subhanallah sallallahu alaihi wasallam Muhammad, yang mereka tanya ialah dia dekat berlari-lari ni, berlari-lari bila mai di sempadan mereka tanya, Rasulullah macam mana? Rasulullah macam mana? Rasulullah macam mana? Mereka tak tanya suamiku macam mana, mereka tak tanya macam mana anakku macam mana, abangku macam mana, tak tanya Rasulullah macam mana, Rasulullah macam mana. Rasulullah fi khair, alhamdulillah, nangis semua. Lepas habis nangis, baru kata suami saya macam mana, baru tanya suami, baru tanya anak, baru tanya abang. Boleh bayang mereka macam mana perasaan. Satu kata iman. Iman ni Rasulullah SAW Muhammad dikenal lebih Rasulullah daripada segala-galanya. Kalau kita kasih dekat suami lebih lagi daripada Rasulullah, masih belum sempurna iman kita. Kalau kita kasih dekat isteri lebih lagi daripada Rasulullah, tak sempurna lagi. Kasih dekat mak, ayah lebih lagi, Nabi tak tara tu, tak lagi. Tuan-tuan, kena kasih dekat Nabi melebihi segala-galanya, baru sempurna iman kita sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Tuan-tuan, mungkin tuan-tuan kenal Habib Ali Al-Jufri. Habib Ali Al-Jufri tuan-tuan sebut Rasulullah menangis. Macam mana agak-agak dengan Rasulullah? Sebut Rasulullah menangis. Tu tuan-tuan baru sebut Nabi, dia masih belum duduk di makam Rasulullah, baru sebut Rasulullah. Tuan-tuan, bayangkan dia di makam Rasulullah. Ya tuan-tuan, sallallahu alaihi wasallam Muhammad, itulah Nabi ni. Kita tengok nak yasurruna ayyuftada biruhina biruhi minna wal maqal. Kami sanggup mengorbankan ruh kami dengan perkataan kami untuk menembus Rasulullah. Jadi subhanallah sallallahu alaihi wasallam Muhammad itu satu. Pada ketika sallallahu alaihi wasallam Muhammad, kami Darul Hadis mengunjungi ziarah ke Madinah 2012. Satu cerita daripada salah seorang anak kami, subhanallah, yang saya bila saya ingat pun saya rasa terlebut hati. Satu masa di Madinah Al-Munawwarah, di Masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam, mula-mula dia baca Quran. Barangkali lepas baca Quran, dia ambil beberapa qasidah. Dari hadis dulu dia ada qasidah yang ketah ya. Qasidah tu duduk di muka surat 88 buku qasidah kita. Di muka surat 88. Di muka surat 88. Salah semua. Dia pun baca qasidah. Dia merasa macam satu orang, tapi dia tu sedang duduk nak dengar qasidah dia. Macam dia nak mendengar qasidah dia. Habis daripada tu, dia pun baca kedua qasidah. Ya Rabbi bil Mustafa bali maqasidana ni. Sallallahu alaihi wasallam. Okey. Kita qasidah dulu. Ya Rabbi bil Mustafa bali maqasidana. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa zawjatihi wa zurriyyatihi sallallahu alaihi ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya Rabbi bil
Qasidah tu dikasidahkan oleh anak kita ni, subhanallah, sallallahu alaihi wasallam Muhammad, di dalam masjid Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang tadi tu dia macam curi-curi nak dengar qasidah tu Allah Sayyidina Muhammad. Lepas tu subhanallah, kalau tak salah ingat, orang pun tiba-tiba orang pun bang, dan subhanallah tamat sallallahu alaihi wasallam mat bayang sang. Lepas tu habis anak kami pun keluar sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Cuma dia teringat macam tertinggal sesuatu dalam masjid. Bila masuk pula, orang tadi tu macam menunggu-nunggu sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Dia pun jadi dia macam tunggu, macam nanti menunggu. Tengok dia bagi isyarat, tunjuk dalam poket anak kami tu ada Quran, ada kertas qasidah sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Anak kami pun buat keluarlah Quran. Lagi satu, dia nak dengar qasidah. Lepas tu subhanallah, dia pegang anak kita ni, subhanallah, dia tarik derah, dia wapi ke tempat yang dia nak wapi. Sampai anak kita ni bila orang tarik derah tu, sampai dia diheret oleh orang tu sungguh-sungguh. Sampai kalau kita boleh bayang, kita pernah pergi masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Bila sampai di masjid Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, dalam ruang tu, tuan-tuan ni kita boleh bayang ni, sebab Masjid Al-Falah ni Tuhan bagi haluan dia sama erat macam di Raudhah sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Ni habis banyak ni nasihat terang ni tuan sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Sampai tempat yang lapang, dia letak tu, dia kata dia cakap dalam bahasa Arab, aku nak dengar qasidah tadi. Anak kita baca qasidah ni, dia bunyi, ya akramal khalqi ma liman aludhi. Bunyi macam mana lagu tu? Ya akramal khalqi ma liman aludhu bihi siwaka inda hululil hadithil amimi. Ya akramal khalqi, wahai sebaik-baik makhluk, mali man aludhu bihi, tak ada orang lah yang boleh melindungku, siwaka, melainkan engkau, inda hululil hadithil amimi, ketika berlaku huru-hara yang dahsyat pada hari kiamat nanti. Jadi disebut di situ tentang pertolongan Rasulullah. Wala yadhiqa Rasulullah hijabuka bi. Rasulullah, kedudukanmu, kalau engkau tolong aku tak kurang pun Rasulullah. Kedudukan engkau yang agung itu, kalau engkau tolong aku tak kurang pun kedudukan. Ketika mana? Al-Karim mutajalla bismi muntaqimi. Siapa Karim? Allah. Ketika Allah yang Karim, Allah yang mulia, itu menzahirkan sifatnya muntaqim, pendendam. Hari ini semua orang tengok Allah tu Rahim, Allah tu Rahman, Allah tu Karim, Allah tu Wadud. Pada hari mahsyar esok, semua orang tak nampak dah. Yang nampak Tuhan tu bernama dengan Muntaqim, Tuhan yang Maha Pendendam. Pada hari itu bila nampak Tuhan Maha Pendendam tu, tak ada orang yang merasa selamat, melainkan pecinta Rasulullah akan berlindung di Rasulullah. Bila anak kami tukar qasidah tu, orang tu dia menangis sampai basah janggut-janggut dia. Tuan-tuan, hak ni lah yang dikatakan Rasulullah. Kalau kita pernah rasa macam tu, ni kata iman sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Tuan-tuan, jadi itulah yang bila saya ingat akan lembutkan perasaan saya. Ya subhanallah, itulah kelebihan negeri, tempat bersemadinya jasad mulia, iaitu Madinah Al-Munawwarah. Tuan-tuan, rinduilah untuk dapat menjejakkan kaki ke negeri Al-Madinah Al-Munawwarah. Saya ingat pertama kali saya ke Madinah, ketika tu umur saya 22 tahun sallallahu alaihi Muhammad. Dari Madinah, dari kami ke Mekah daripada Mesir
naik kapal turun di Jeddah, dah 3 hari 3 malam tak mandi, busuk, berlemuh, kotor. Naik kapal turun di Jeddah, naik kenderaan pula ke Madinah. Hanya Tuhan mengetahui ni, berbunga-bunga hati nak ke Madinah ni. Subhanallah, sallallahu alaihi wasallam. Madinah pada ketika tu tak macam hari ni, bangunan tinggi-tinggi. Dulu bangunan di Madinah, bila kita duduk jauh kita boleh nampak dah kubah hijau, kubah yang di bawahnya bersemadi jasad Nabi yang mulia tu. Subhanallah. Yang ajib tuan-tuan, kubah hijau bila tengok-tengok rasum langit lah. Bukan kita duduk makan Rasulullah hari tu, baru tengok kubah hijau tu saja. Subhanallah. Tu karamah kubah hijau tuan-tuan. Jadi abang kami yang bawa tu, dia kata nak terus ke makam Rasulullah ke ataupun kita nak ke hotel dulu. Kami kata janganlah macam tu, nak balik hotel dulu, nak mandi-mandi, nak elok-elok sebab nak ziarah Rasulullah. Tak apalah. Subhanallah, saya heran kawan-kawan ni tidak sama kita punya orang. Kita tu mandi cepat-cepat tak pasal apa? Nak pergi dah Rasulullah. Tapi mereka tu lambat. Saya tak tahan lah tuan-tuan. Saya tak tinggal, saya tak pikat mereka lah. Saya turun daripada hotel, saya tahan teksi tuan-tuan dengan seorang kawan lagi. Kami ke makam Rasulullah, berlari-lari ke makam Rasulullah. Kan makam Rasulullah tu dia ada satu tanah lapang. Sebelumnya Nabi yang betul ada tanah lapang. Tahun itulah saya berhenti untuk sembahyang tahiyatul masjid. Sembahyang. Sallallahu alaihi wasallam. Bila matan tahiyat, kita kata apa? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya bukan cara nak menangis pun. Tapi bila kata wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, tu naik mata. Tuan-tuan, makanya semua orang ada pengalaman masing-masing di makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Tuan-tuan, duduk di Madinah seronok sungguh. Makali dalam dunia ni tak ada tempat yang kita rasa paling seronok rasa iman kita malaikat duduk di Mekah, di Madinah. Pilih mana tempat lain takkan sama macam Mekah, takkan sama macam Madinah. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Itulah negeri ya Imam Malik radhiyallahu ta'ala duduk di sana. Imam Malik mana pun tak makhluk nak mengajak di Madinah saja. Pasal apa? Tak mau berpisah dengan Rasulullah. Sampai Imam Malik radhiyallahu ta'ala tak pernah menaiki unta dan kuda di atas kota Madinah. Pasal apa? Sebab rasa tak lepas. Di bawahnya ada makam, ada di bawahnya ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah tuan-tuan, kita raih hari sambutan Maulid ini dengan kita berkasidah dengan ya Taibah. Taibah ialah sallallahu alaihi wasallam Muhammad, ialah nama timang-timangan negeri Al-Madinah Al-Munawwarah. Allahumma salli wa sallim wa barik